Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very good morning. Uh, today's session, we will learn on more on introduction, how to use SolidWorks as a tool for your simulation study. Yes, simulation study. There's a lot of simulation study you can done using SolidWorks. However, you have to choose a correct action, correct study that match to your problem. Okay, for example, you want to study the strength of your metal or design. You need to use aesthetic analysis. For example, like this, I have a beam that size anything, a square beam. Let's correct there, square beam, size of anything. I don't mind with the size, just a square beam. And let's extrude them. Features, extrude them. At certain length, and okay there. Then we get one short beam. Tak bagus lah, sepatutnya beam panjang kan. So we have kita edit features, kita lengthkan dia, panjangkan dia lagi. Satu. Okay, and okay, that's it. And then we plan to use simulation on that. Let's choose where's the analysis, sketch evaluation. Or before that, before you done a simulation, you need to save your geometric. Okay, just save anywhere you like, just like here. Beam, square beam, square beam. Nice. And we want to do some simulation on it. SolidWorks simulation right here, and you have to wait a little so that the tab is come out here, simulation, and press that simulation, and you find the study advisor there on your left side. So you can choose study advisor, or you can choose new study. It is the same way to study your problem. Okay, but I choose a new study. From there, we can have a list of study or analysis. List of study or analysis we can done through SolidWorks. Okay, here is static, thermal, frequency, buckling, drop test, fatigue, pressure vessel design study, non-linear study, linear dynamic. For here, I'm using let's say we done a static analysis. Okay, we done a static analysis. What is actually static analysis? Static analysis ni yang you commonly use how to solve analytically. You solve gunakan tangan tu dekat dalam buku tu, tu analytically. Macam mana you try to solve kan. So here dia bagi you three of static analysis right on the left side of your screen. Dia ada bagi tahu you punya model kat sini, square beam. Okay, this is square beam. Kalau kita klik tu dia jadi warna blue color lah. Okay,
right click on that, and we need to apply material. Okay, here is the list of material that available inside SolidWorks. Okay, we have steel, iron, aluminum alloy, copper alloy, but there is the list here, but what they really need inside properties of your square beam, what they really need is exactly like this. For example, they need elastic modulus, Poisson ratio, mass density, and yield strength. All the red bold color, red bold capital letter, not capital, the letter of red only. This is the important one. On the blue color, it's not that important. If you don't find anywhere, you can leave it blank. But on the red property, you need to fill up exactly what is the value of your material. For example, you want to use carbon steel sheet. The elastic modulus, if you look at the book that you have, the elastic modulus of carbon steel sheet, it is around 2.049999 power of 10 power of 11. I'm sorry, power of 10 11 10 kuasa 11. Okay, 10 power of 11. Lebih kurang nano ni, nano pascal, nano kecil, sorry, tera, hampir ke tera pascal. Okay, kemudian Poisson ratio 0.29 and mass density dalam unit. Kalau you tengok kat sini, unit dia semua SI. Okay, ni 7,858 kg per meter cube mass density. The yield strength, kalau you nak tahu yield strength tu yang mana, kalau you buka buku strength you, ada stress strain curve, maximum, berapa maximum satu-satu material tu boleh di bend ataupun ditarik maksimum sebelum dia masuk ke non-linear. Non-linear, yang awak tarik dia panjang macam tu kan, panjang macam tu, kemudian dia bentuk macam ni kan. Tu stress strain, ni stress, ni strain awak, ni pasti stress, ni pasti strain. Kemudian you ada curve macam ni, dia naik straight saja, kemudian dia lebih kepada amplitude kat hujung sini. Yang straight tu ialah linear part, yang sini ialah non-linear part. Yang linear part tu, hujung kat sebelah atas tu ialah yield strength. So nilai yield strength tu kat sini you kena put inside there, yield strength. Kalau you nak guna sebagai contoh material yang dah ada dalam SolidWorks ni, no problem, just apply. If you apply them, dan dia keluar kat sini carbon steel sheet, carbon steel sheet. Kalau you decide nak tukar material, tukar material yang you like berdasarkan you punya problem. Kalau you nak pakai wood, pakai, sini ada beberapa wood, balsa beech, cedar. Kalau awak tengok kat sini, beech ni kan, dia tak ada elastic modulus dengan Poisson ratio. Kalau you tekan apply, dia akan ada problem lah kat sini. Dia minta you masukkan Poisson ratio. Selepas you masukkan Poisson ratio, nanti dia minta pula mass density. Kalau tak, you tak boleh gunalah material ni. Cara nak guna ataupun nak edit benda ni, you kena buat custom material lah. New custom material, new category, bukan category lah, new library, new material. Okay, new material. Ni custom plastic, boleh delete ni. Yes, you masukkanlah nilai elastic modulus berdasarkan material yang you own, you punya problem. Okay, bukan ada punya problem, you punya problem. Kalau you pakai aluminium,
state elastic modulus for aluminium. Dia punya position ratio pun sama, mass density pun sama, kemudian yield strength dia pun sama. Okay. So for this case, saya nak guna steel. Kan beam selalunya steel kan, steel, alloy, steel, stainless steel. Okay, ferritic. Okay, cukup, semua ada, kita boleh apply. Kemudian kat sini dalam tree untuk static analysis ni, tree kita ada connection berbentuk macam bolt ataupun spring. Okay, disebabkan kita hanya ada satu, what is satu kat sini, kita hanya ada beam satu saja. Beam geometrik kita yang ada kat sini hanya ada beam saja. Kalau you ada penambahan shape kat sini, sebagai contoh you nak hold dia lah, hold beam tu, apa yang you nak hold beam tu, mungkin ada satu lagi beam arah melintang kat sini, beam arah melintang sini, kemudian ada beam arah melintang di sini. So what hold that this beam to that beam, what hold that this beam to that beam. So you kena tekan lah connection you, right click on that, dia ada spring, pin, bolt, bearing. Ada 4 saja kat sini. 4 saja di sini. Some analysis ataupun some software dia ada welding punya analisis. Dia ada tulis kat situ welding. Kemudian dia beritahu pula berapa thickness welding tu. So sebabkan kita tak ada, hanya ada satu saja material, kita boleh dismiss lah. Kita tak perlu pun nak letakkan sebarang properties dekat connection ni. Okay, terus kita pergi ke fixture. Kat sini kita ada fixture. Apa fixture ni? Selalu kan you nampak dalam buku strength you, ada you letak roller kan, satu roller, satu lagi hinge. Kat situlah awak, ataupun kat sinilah fixture ni lah you nak declare dia, kat mana roller tu, kat mana hinge tu, kat mana you nak fix geometry tu. Kalau kat sini sebagai contoh, saya nak ambil contoh problem ni yang saya nak buat analisis ni ialah satu beam yang tergantung dekat wall. For example, sini adalah wall, sini beam you, satu tergantung. So apa yang saya perlu buat ialah saya fixkan di sini, position sini. Okay, ni ada simbol-simbol dia ni. Kalau dia nak besarkan ni sikit, letak 500 besar, nanti jadi besar, bukan 5000. Besar sangat, 300. You can edit the color, no problem. So this area lah, this area dia kena fix 200 lah, besar sangat lah 200. Okay, so this face dia akan fix, you will stay there. Okay, so dia akan kat situ lah, fix lah. Okay, then ada load dekat problem saya, ada load di sebelah atas ni, entire face, upper face of your beam ni ada load kat atas dia. So you right click on the external load, right click on there, just click on the gravity. Okay, gravity you akan 9.81 meter per second square. Kat sini lah, ini gravity untuk bumi. Kalau you nak pakai gravity bulan, you boleh pakai gravity bulan lah kat sini, no problem. Tengok arrow dia, gravity mesti arah ke bawah. Okay, just click OK there. And another external load, you nak pakai mana? Torque, force, pressure. Okay, dia ada bagi pilihan kat sini, torque, force, pressure, centrifugal, bearing load, temperature and others lah kat sini. So that's good if you know exactly what kind of external load you are given to your beam. Okay, for example, kalau saya nak apply force, okay, so dia akan minta you di mana facing, di mana load tu berlaku, di mana force tu berlaku. Mungkin di atas sini,
Kalau di atas sini, kalau you lihat kat sini, dia akan the whole face kat sini lah akan declare ada force. Okay, ada question tanya, contoh, macam mana kita nak buat force tu betul-betul berada di face kat sini saja. Bukan the whole face here. Face kat sini saja. Bila you nak buat face kat sini saja, dekat you punya design tu, you kena asingkan face dia. Face 1 sini, face 2 kat sini. Sini face 3, face 4, face 5, face 6. Okay. So, you kena ada face yang kat sebelah atas ni, dia berpecah lah. Berpecah. Okay. Saya nak make it simple. Try klik saja kat situ. Face. Kat sini, face. Kalau ada more than one face, boleh. Select. Mungkin sini face. So, ada face, ada force yang dikenakan terhadap beam awak sini di arah atas dan di arah kiri. Kalau you nak buang arah kiri, you boleh delete sajalah. You select mana satu, delete. Okay. Normal to face ataupun select direction. Kalau you select direction, you boleh bagi angle lah. Mungkin you punya force tu arah ada angle, berangle. Angle dia macam ni, force you. Okay, you letaklah kat sini. Angle dia berapa direction. Sini Newton, example. Sini tak ada, atas ke bawah. Ni tak terlibat. Ni terlibat ke bawah. Kita bagi 10. Kita kena letak reverse direction. Kalau 10, dia cakap naik ke atas kan. So, kita nak reverse direction ke bawah lah. Kemudian ada on the right or the left side. So, kita letak 10 juga. And then, we can have 10-10. You bayangkan ada 10 ke bawah, downward. Kemudian 10 on the left side, ke sini. So, you punya force akan bertindak macam ni lah. Okay. Arah tenggara. Sini. Selatan timur. Selatan barat. Sini. So, if you press OK, set the reference flip lah. Okay, reference mana reference? Reference dia sini. Ni reference angle. Force angle dia arah sini. Okay, right. Cuba kita tengok edit definition. Okey, kita nampaklah kat sini. Awak ada force yang bertindak arah ke belakang beam. Dan ada force yang bertindak ke bawah beam. Okey, kita tak nak macam tu, tapi kita nak kiri dan kanan. So, you can edit definition. So, this is 10. Not this one. Okey, barulah kita dapat kiri atau kanan. Oh, okey. Okey, ini yang kita tak perlukan. Ini yang kita perlukan, 10. Okey, kita akan ada direction. Macam tu. Arah sini, awak punya force. 10 Newton along direction. Normal to plane, 10 direction juga. Ni. Awak ada angle macam tu. Then, you press OK. 10 Newton, berapa Newton you punya resultant force, you kena kira lah. Macam mana nak kira resultant force dia? Kena pakai A kuasa 2 tambah B kuasa 2 kan. Kan awak square root kan. Kemudian baru dapat resultant dia. Kat sini you masuk saja 10 Newton. For this case is too small lah, 10 Newton. Kita masukkan 1000 Newton. Sini pun masuk 1000 Newton. Untuk besi nak handle 10 Newton tu macam tak ada result, nanti you dapat analisis. So saya naikkan lah result dia 1000 Newton. So okay, you dah dapat.
So you dah ada properties of that beam. Connection kita tak perlu sebab kita hanya ada satu saja. Kita hanya ada satu saja part kat sini. Kita tak perlukan connection. Kemudian kita perlukan fixture. Di mana you nak fix. Kat sini saya fix mengikut problem saya lah. Sini wall saya mengandaikan sini wall saya. Kemudian ada satu beam kat luar tu. Kemudian ada force, external force yang menghala ke kanan bawah, Okey, kemudian jangan lupa letakkan gravity. And then mesh. Di sinilah pentingnya. Kita nak create mesh. Nanti akan pop up satu window. Dia tak pop up window, dulu pop up window. Kat sini dia bagi ada mesh density. You nak cost ataupun fine. Kalau cost sebagai contoh, saya letak cost and okay saja. Siaplah. Okay, siaplah. Ini adalah dia. Meshing dia. Ada beberapa elemen kat sini. Kita boleh right click kat sini. Kita tengok details. Study name. Total of element yang dia buat ialah 835 elemen. Total of nodes yang ada kat sini ialah 1576. Kemudian maximum aspect ratio untuk mesh tu. Kemudian ada percentage of element. Kat sinilah detail of mesh. Okay. For this kind of element ataupun meshing, tak begitu bagus lah. Sebabnya you tak dapat detail. You boleh lihat kat sini, kat hujung-hujung ni. Dia tak begitu detail lah result dia. Nanti kat hujung sini akan ada dapat error kebarangkalian. Kemudian you punya contour you tak dapat begitu cantik. So kita boleh kecilkan mesh. Lagi kecil mesh lagi baik, lagi elok lah. Tapi bila you kecilkan mesh, you akan problem dekat you punya study ataupun simulation you. Dia akan taking a lot of time. Kalau for example like this, kita dah mesh, saya run study kat sini, immediately lah dapat. Dia akan bengkok macam tu. Kemudian kita boleh lihat strength, von Mises analysis, yield strength yang saya bagi tahu tadi, maximum you punya material boleh bending ataupun boleh dia masih dalam linear state lagi, ialah 1.723 darab 10 kuasa 8. Kat sini maksimum dia 4.158 darab 10 kuasa 6. So no problem lah untuk 1000 Newton arah bawah dan 1000 Newton arah ke kanan tadi. No problem lah untuk material ni. Let's say we increase the mesh size. Kita right click kat situ, kemudian kita create mesh lagi semula, remeshing lah. Kita tambahkan meshing dia ke setengah sini. Tadi sekejap saja kan? Okey, sekarang meshing dia bertambah. Kita tengok sikit berapa number of element. On detail, number of element tadi hanya 800, sekarang ni kita ada 4788 elemen. Okay. Let's say kita increase lagi mesh. Alamak. Okay, boleh dapat. Maksudnya dalam, kita tekan mesh, detail, mesh lebih kurang, dia punya number of element lebih kurang 4788, masih sekejap lagi. Cuba let's say result dia pun berubah. Kalau you pastikan, you tengok kat sini, result dia berubah, tak sama. Kita turunkan dia lagi, create mesh, yes, kita finekan dia lagi. Komputer saya ni laju. Kalau you try dekat you punya laptop tu, lama tu sebenarnya nak meshing tu. Okay, kita tengok number of element yang ada. Pergi kat detail, number of element yang ada kat sini ialah 51,218. Okay, kemudian ada total node of
75,123. Okay, if you want to try to solve this, let's say we try to run this. Okay, barulah you punya komputer tu suffer. Nampak dia tak bergerak. 18.2. Komputer saya laju, masih laju lagi, alhamdulillah. Nampak dia punya result dia pun berubah lagi. Tadi 4.4, sekarang ni 5.8. Okay, 5.8. Sekarang ni kita bincang dekat post processing, kat result lah. Kat sini ialah von Mises. You boleh animatekan dia. Kita slowkan sikit. Kemudian you boleh save dia dalam bentuk AVI. You klik sini, nanti dia keluar option lah. You boleh save lah. Ini maksimum yang dia ada. Kalau you tengok detail-detail kat sini, sini ya, red. Sini tak berlaku. Sebab apa? You punya force arah direction dia. Tengok force arah direction dia. Di kat sini tak berlaku, tapi kat sini yang berlaku. So, mengikut design square macam ni, dengan problem load yang kita bagi kat dia, design ni masih safe. You nampak dia punya yield strength kat sini masih jauh lagi. Power of 10 power of 8. Sini baru 10 power of 6. So no problem lagi. Kalau you tak nak tukar design pun no problem lagi. Dia masih boleh tahan lagi. Okay, kemudian kita nak tengok dekat displacement. Berapa jarak displacement dia. Displacement dia, kalau kita double klik kat displacement, dia pun bertukar lah. Ini displacement dia dalam bentuk Y direction. Kat sini Y direction. So the maximum deflection yang berlaku kat sini ialah 8.43 mm. Kat ujung sini lah. So you tahulah jarak kat sini yang sebenar dia bergerak 8, yang top sini, yang top di sini. Kalau dia tak kita boleh animatekan dia juga. Okay, from top before load, kemudian top after load, jarak direction tu dia bergerak on the linear direction Y. Ni 8.483 mm. Kat sinilah considernya kalau you study bridge kan, kalau time dia panas dan time dia sejuk kan, berapa renggang dia buka, berapa renggang dia tertutup. Kat sini lah you boleh study dia punya direction itu. Berapa deflection dia, ataupun berapa gap dia yang berlaku bila ada panas ke, kalau ada load, berapa dia akan turun ke bawah. 8.43 mm. Itu adalah direction dia. So kalau dalam analytical, rasanya you boleh kira juga benda ni. Tapi kat sini bagusnya menggunakan simulation macam ni. Sebagai contoh, saya pause kat any side. You boleh dapat juga kat sini bahagian kuning ni kan, bahagian kuning, berapa deflection dia, jarak deflection dia. Kat sinilah 6.362 eksponen 10 kuasa negatif 2 mm. Okay, eksponen kuasa 10 kuasa negatif 2 mm. You jangan lupa mm kat sini. Seterusnya ialah strain. Strain ni selalunya orang tak tengoklah strain. Berapa strain? Strain ni apa? Strain ni ialah pembanjangan mala oleh satu-satu objek tu. Kalau you ada marker whiteboard ni, berapa dia strain, berapa dia terpanjang daripada dia punya dimension asal dia, berapa dia terpanjang, berapa dia strain. Inilah nilai strain tu. You boleh nampak lah, strain yang berlaku tertinggi kat bawah ni, kat ujung sini. Okay, yang paling tak berlaku ialah kat ujung sini. Make sense kan? Sebab kat sini memang tak ada berlaku pemanjangan. Kat sini je yang berlaku pemanjangan, strain. Okay, so ini adalah static analysis. You can modify
on this, mengikut you punya problem, mungkin kat sini ada hinge, kat sini ada bolt, you kena letakkan beberapa komponen lah. So make sure the simplest one you masukkan dekat dalam you punya SolidWorks ataupun any simulation software. The simplest geometry, you jangan masuk semua. Kalau you masuk semua, nanti meshing you akan tedious. Ada macam-macam meshing yang you kena sediakan. Meshing untuk you punya screw tu, meshing untuk you punya welding, tempat welding, ataupun you gunakan rivet, meshing untuk rivet tu sendiri you kena meshing dia juga. So kalau macam saya kat sini hanya ada satu beam saja, so beam ni saja yang saya perlu meshing. So saya nak increase sampai fine punya number of element pun no problem. Komputer saya memang boleh selesaikan dia lagi. Okay, itu bahagian static analysis. Okay, kalau kita lihat lagi dekat simulation, kita ada beberapa lagi simulation yang you boleh buat. Sini kat don't save lah, saya tak nak save. New study part. Okay, let's say saya nampak tadi dekat sini new study, kita boleh tekan, oh tak ada geometry, dia tak nak terkeluar. Let's say saya nak buat ada satu drop test. Kalau nampak dekat list kat situ, ada drop test analysis. Drop test analysis. Selalunya drop test analysis ni akan akan kita gunakan untuk packaging. Sebagai contoh, awak beli laptop awak di dalam kotak kan. Kotak tu selalunya bukan kotak tu saja, maksudnya kotak yang berisi semuanya dalam tu akan diuji sampai ketinggian yang dibenarkan dia jatuh. For example, kita ada satu standard dipanggil International Standard IS Transportation saya terlupa kejap saya search dulu. Boleh tengok sini, International Standard Transit, ini ISTA, dipanggil ISTA, International Safe Transit Association, ISTA. Okay, setiap barang-barang untuk packaging you nak hantar ke mana-mana, dia ada standard dia. Macam dulu saya bekerja di kilang TV. Standard untuk TV tu jatuh daripada tempat tinggi mengikut saiz dia. Kalau saiz 32 inci dia tinggi sikit, saiz 42 inci dia tinggi lagi sikit. Kemudian bila kita jatuhkan kotak beserta isi-isi kandungan dia, syarat nak melepasi satu-satu package tu selamat, dia kena melepasi ISTA standard ni. Dan ISTA standard ni akan menetapkan ketinggian height mengikut dimension you punya TV. Kemudian bila kita buka, selepas kita buat drop test, kita akan lihat tiada sebarang defect lah berdasarkan ISTA tu. Okay, International Shipping Safe Transit Association, International Safe Transit Association. So no problem lah kalau you berdasarkan standard International Safe Transit Association ni. Mana tadi kita bukan nak tengok Google, kita nak tengok ni. So this time saya nak try buat satu kotak. Kita nak testing simulation on drop test tu. Saya tak pernah guna lagi. Jadi saya nak buat satu kotak. Di sini. Edit sketch, features, this feature. Okay, good. Cap N. Besarkan sikit. Cap N. Okay, maksudnya kotak ni lah. Ni kotak dia lah. Saiz dia saya tak tahu. Saiz dia memang tak ada kat sini. Saya buat hentam saja. Bagusnya kita boleh tengok saiz dia terlalu kecil lah. Kita besarkan dia.
cepat. Right, kalau kita nak edit dia punya besar lebar dia, kita edit kat sketch. Scan sikit sini. Besarkan. Bagusnya you bagi dimension lah. Kat sini kan smart dimension. You letak dimension berapa. Any case lah. Tapi disebabkan saya nak cepat kat sini, saya nak demonstrate saja. So dimension tu saya tak nak tengok lah. Oh, kotak dia terlalu kecil. Besarkan lagi. Kita ada smart dimension serupa saya. Kita ada smart dimension kat sini. Untuk saya punya ni. Bagi 5 sikit. Besarkan dia sikit. Alright. Okay, nampak macam kotak. Kalau kita tengok bahagian sini, dia punya, kita boleh tengok dia dalam change transparency. Okay, change transparency. Dia kotak lah ni. Kalau you nampak, kotak lah. Extrude thin. Okay, dia dah kotak. Kemudian kita perlu savekan dia sebelum kita boleh buat analisis. Sekarang ni kita buat box. Ada box 1. Save. Right, we have a box 1, and then we want to do some simulation on it. New study, and we want to use drop test this time. So awak ada satu masalah, awak buat drop, awak ada satu packaging box, dalam dia kosong, sepatutnya ada isi lah, you kena isi barang-barang dia. Kemudian you nak lihat macam mana kotak tu, adakah dia kemik di parat mana. Okay, sekarang kita buat drop test. Sama juga, dia akan minta kita apply material. So material, selalunya kotak material ialah corrugated paper. Kita try cari corrugated paper ada tak. Wood, tak ada. Custom material, tak ada. Kalau tak ada, you kena letak lah. You kena buat custom material macam saya buat tadi. Buat new category. New category. Right click kat sini. Right click kat new category di sini. Kemudian new library ataupun new material. Nanti dia suruh you isi lah kat sini. Untuk corrugated paper. Corrugated paper dia ada bermacam-macam jenis. Ada A flute, ada B flute, ada C flute, ada AB flute, ada BE flute, ada BC flute. Awak kena tengok lah dia beberapa layer tu. Mana nak cari properties of elastic modulus, Poisson ratio, mass density. Yang itu awak kena buka. Journal. Kadang-kadang ada dekat Google saja. Awak Google cari corrugated paper punya properties lah. Mechanical properties dipanggil. Sini ada metals. Tungsten ada, vanadium ada, pure gold ada. Kalau you nak tengok plastik pun ada kat sini. ABS, polyester. Ada non-metals. Ada corrugated paper ni. Udara, you nak study udara pun boleh kat sini. Ni udara. Elastic modulus memang tak ada lah. Ceramic porcelain, maksudnya you tak boleh uji pun gunakan udara ni. Corrugated paper, nampaknya ada mass density, kemudian tak ada elastic modulus dan Poisson ratio. So saya tak boleh buat simulation berdasarkan properties yang dia bagi kat sini lah, sebab tak cukup, tak lengkap properties material, mechanical properties. So you kena buat custom material, new category, new material. Masukkanlah kat sini nilai yang you perlukan untuk corrugated paper kat sini yang saya beritahu tadi. Elastic modulus yang penting, Poisson ratio penting, mass density pun penting. Okay, once you fill up that, no problem lah. Nak kena betul ni. Kalau you tak tahu shear modulus, you buang, tak mau. Tak tahu tensile strength, buang juga.
yang you tahu saja. Dia perlukan 3 ni. Okay. Specific heat pun tak ada. You tak tahu. You tak tahu, jangan letak. Okay. For example, saya pun tak tahu. Let's say saya Google kejap. Corrugated paper. Mechanical properties. Kita tengok sikit kat sini. Sini ada bagi elastic modulus untuk fluid. Fluid ni berbentuk, kalau awak tengok kotak tu kan, macam ni kan. Kalau dia linear, dia tegak lah. Kalau dia fluid, bentuk macam ni. Okay, yang ni standard condition, yang ni refrigerated condition, yang telah disejukkan. 0 degree Celsius, 90% relative humidity. Kemudian kat sini standard condition dia lah 23 degree Celsius, kemudian 50% relative humidity. You perlukan Poisson ratio, elastic modulus 2160 MPa 10/6. Okay, you perlu pergi kat SolidWorks tadi 2160. Kat sini unit dia Pascal. So you kena ada banyak lah. 2160 Pascal kuasa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ialah 0.33. 33, cuba tengok balik. 0.33 shear modulus ada. Kemudian saya perlukan what else? Mass density. Mass density. Selalunya mass density paling susah nak jumpa lah. Kat sini mass density, gram thickness. Kalau fluid 175 per gram meter square. Meter square saya ni, bukan meter cube. Per meter square. Maksudnya dalam 1 meter square tu berapa gram dia. Dekat SolidWorks yang diperlukan ialah density dia per meter cube. Ni meter square. Saya nak letak berapa 8816. Kat mana tadi? 175. Kita letak 300 lah. 300 lah kan. 300. Logik ke tak logik? 300. 300. 900. 300. Mass density. Close. You have changed customer. Okay. Do you want to save it? Yes. So, kat sini kita nak apply material. Kat mana yang kita buat tadi. Custom. Ni ke tadi kita buat? Okay, ni. Ni kategori apply. Apply. Close. Okay, default tu. Kemudian tak ada connection. Kemudian mesh. Right click on that. Kita create mesh. Okay saja. Mesh failure. Create failure for not that remaining the mesh. You can start mesh. Maksudnya kat sini incompatible mesh. Terlalu thin mungkin. Interaction ada, mesh in front tak ada. Ni ada interaktif. Dia minta you buat sesuatu bila mesh you tak boleh. Pun tak boleh. Maksudnya pergi dekat maksudnya saya punya metal ni ataupun box ni terlalu thin. Bila terlalu thin, mungkin dia hanya 1 mm saja thin dia. So bila dia try to mesh on the minimum
size ke sini, create mesh parameter. You punya kotak tu hanya yang you lukis ialah 1 mm. So mesh kat sini terbesar 0.6, mesh terkecil ialah 0.03. So dia tak boleh mesh bentuk dia macam mana, sebab dia hanya terlalu thin. So you kena ada satu besar lah, maksudnya you kena lukis betul-betul lah. So yang tadi tu tak boleh pakai, saya punya box tu kena edit dekat box saya. Kena edit sini. Alright, kat sini. Which is mana tree dia? Okay, di sini. Edit features. Thin nampak ni. Thin dia terlalu thin. 0.01 tadi. Minimum element yang dia boleh 0.06 mm. Ni 0.01 mm. Memang tak boleh lah kan. So saya increase dia 1 mm, 3 mm, thin direction. Oh, besar sangat. 3 mm. Maksudnya saya punya kotak ni terlalu kecil. Tapi let it go, no problem. Let it go. Cap N pun diminta 3. Kita minta bagi 3 M. Tak boleh buat sebab terlalu kecil. Kita kena besarkan lagi sikit. Okay, no problem. So kotak awak macam ni lah bentuk dia. Terlalu tebal, kiri dan kanan, atas dan bawah. Tu kotak dia. Ni ialah ruang di sebelah dalam tu. Okay. So let's continue on the mesh. Create mesh. Tak payah besar-besar. Okay, mesh boleh. Kemudian setup dia. Define and edit. Drop height 1000 mm. Gravity normal. Sekarang ni gravity dia kat mana position. Tengok atas. Wrong direction. Begitu. Di sini ada beberapa lagi contact damping 0.2. Hentam saja. Sepatutnya dia ada result lah, bukan ada result. Dia ada parameter lah sini. Kemudian simbol setting ni no problem lah, simbol setting. Kemudian okey. Drop height must be larger than 1.955 meter. Okey. Bagi lagi kosong ke atas. Alright. Okay. And then pergi kat simulation, run this study. Okay, inilah yang berlaku bila you punya box di drop pada lebih kurang berapa meter dik? Tak sampai meter, 10 cm kot. You will try animate kan dia. Inilah yang berlaku dia. So kalau you letak sesuatu kat dalam dia, dia akan ada efek lah. Nanti mungkin kemik. You put istar tu, standard istar tu, dia tak semestinya jatuh kat bottom saja. Dia akan uji jatuh dekat tepi sini.
jatuh dekat edge kat sini, jatuh kat sebelah side kat sini, jatuh kat bahagian top kat sini. So dia akan uji macam-macam side lah. So make sure that kalau you buat satu packaging, you kena at least minimally kena lepas ISTA tu. ISTA standard tu. Kalau lepas ISTA standard, barang-barang you kat dalam semua tak ada apa-apa, tak ada yang rosak, tak ada yang pecah, tak ada yang bergesil. So you boleh ship you punya barangan tu. Okay. Ni displacement dia. Kemudian ni strain dia. Ni von Mises. Tadi kita tak letak tensile strength kat sini kan. Tensile strength. Jadi kita tak tahulah sama ada kotak ni selamat ataupun tidak. Kita letak. Cuma dia tak keluar kat bawah ni. Tensile strength. So you boleh compare lah. Kalau dia melebihi ni nanti, you tahulah kat sini dia akan koyak. Kalau merah tu maksudnya dia akan koyak kat situ. Dia tak tunjuk lah you punya ni ataupun you punya simulation ni sampai ke tahap koyak. Ada software yang sampai dia tunjuk you punya meshing tu dia akan bercerai dan terkoyak. Ada software tu. Tapi untuk SolidWorks, color saja. We play with color, contour color tu. Okay. I think that's it. Our introduction on how to use static analysis on SolidWorks. Okay. Kat sini gambar cantik-cantik ni, you can get it from there. Sebenarnya kita boleh dapatkan report. You tekan report ni, nanti dia keluarkan satu report dalam bentuk Word ataupun PowerPoint, tak silap saya. Nanti tengok ni, record path report, document number, name, kemudian apa yang kita nak kat sini, appendix, result summary, conclusion, study result, mesh information, semualah. Kemudian you tekan dalam bentuk A4, you tekan publish. Nanti dia generate report untuk you, apa yang you buat. Dibentuk dalam bentuk Word lah. So you tunggu ni sampai habis. Tak apa, komputer saya laju, kita boleh tunggu dia sampai habis. Wait a little. Sabar, wait a little. Catching up everything. Nanti dituliskan you report dalam bentuk Word. That the best thing lah. Nampak? Report. Ada table. Siap ada table of content lagi. Right. Kat sini. Study properties. Study name. Drop test. Analysis type. Solid mesh type. Solid mesh. Large displacement. On. Result folder. Ni kat folder-folder lah. Ni tak perlulah dalam you punya tesis. Yang pentingnya ni. Ketinggian dia berapa. Result option dia berapa. Time pun you boleh adjust. Nak berapa. Kemudian unit. Of course you kena pakai SI. Ni material properties yang you gunakan. Kemudian mesh information dibagi kat you. Mesh information dibagi you pakai Jacobian point. 4 point lah. Element size ada, torrent ada, mesh quality plot, height. Kemudian number of nodes ada, total of element pun ada kat sini. Ini you punya meshing, ni you punya result. Make sure ada contour kat situ. Conclusion you kena tulis sendirilah. Sama ada you punya box, kotak tu boleh digunakan ataupun tidak. Ni semua kena tulis sendirilah. Ni contoh-contoh report yang boleh dikeluarkan oleh SolidWorks tu sendiri. Right? That's it. Untuk next class, saya akan buat introduction how to use fluid analysis. Kita ada ni static, ini lebih kepada solid analysis. You nak uji structure and everything. Kita ada flow simulation kat sini. Nampak kat sini ada tab flow simulation. Kita boleh tap di situ flow simulation. Tekan kat sini. Contoh. Dia ada internal water, ada external water. Kita tak boleh uji kat sini lah. Dia kena bentuk yang sesuai untuk dia, baru kita boleh buat untuk flow simulation. Itu untuk next lesson. For this lesson, thank you. I think enough for today. Sekejap saja, kita tak perlu lama-lama. More than that, you can find
documentation on SolidWorks, how to use static analysis a better way, how to mesh, how to optimize your meshing size, how to find a proper result of what you really want saja. Contohnya you nak z-axis punya displacement sahaja, you tak nak yang displacement yang lain, you nak z-axis displacement saja, boleh, no problem. Okay, that's it for today. Thank you so much, and see you again. Thank you.